Bismillahirrahmanirrahim. Dekat melis dengan okey. InsyaAllah terus sekali Alhamdulillah kita dapat buat kelas yang ketiga untuk sekolah Fiqh Medik ni, di mana kita dah buat 2 kelas sebelum ni, iaitu pengenalan pertama tu tajuk dia apa? Syariah dan kehidupan dengan syariah dalam kehidupan. Kedua, sains dan Islam, dan seterusnya sejarah perkembangan ilmu perubatan. Okey. Jadi dalam sejarah perkembangan ilmu perubatan ni, sebelum saya pergi seterusnya, kita tengok dulu. Next. Ini adalah peta dunia yang pernah dilukis oleh seorang tokoh geografi Muslim pada abad ke-12 Masihi. Siapa perasan apa benda yang menarik dalam peta ni? Gabung. Satu benua. Gabung. Mungkinlah sebab waktu ni Amerika belum dilukis dalam peta lagi. Ada benda yang sangat jelas sebenarnya. Kalau siapa yang perasan muka bumi, siapa yang perasan update peta terbaru? Darat-darat? Apa Israel? Israel. Peta ni sebenarnya terbalik. Oh. Nampak tak ni? Ni Arab Saudi. Ni Laut Merah. Dan ni kan Jordan ni. Ni Eropah. Malaysia. Ni Malaysia, tanah Melayu lah, tanah Melayu. Ni Afrika, tapi dia sampai sini je lah. Muhammad Al-Idrisi yang melukis peta ni, dia merupakan ahli pakar geografi dan juga kartografer, atau istilah Melayu dia pelukis peta. Dia melukis peta ni pada abad ke-12 yang dipanggil sebagai dalam bahasa Latinnya Tabula Rogeriana. Dibuat untuk, sebab dia waktu tu dia berkhidmat di bawah Raja Sicily yang bernama Raja II rasanya. Raja Roger. Okay. Dia peta ni dia dikira antara peta, bukanlah, maksudnya waktu ni dikira peta yang paling tepat dan digunakan beberapa ratus tahun selepas ini. Yang menariknya tentang peta ini ialah utara di bawah dan selatan di atas. Jadi sebenarnya peta kita hari ini, utara di atas dan selatan di bawah. Dan unik tentang peta ini ialah Eropah berada di bawah dan tanah Arab berada di atas. Dan Afrika, kalau kita panjang kan lagi peta ni, berada di atas. Jadi maksudnya lebih kurang nak katakan tanah Melayu berada di atas. Melayu takkan hilang di dunia. Poinnya ialah mungkin Muhammad Al-Idrisi dia tak ada pun nak kata nak bentuk pemikiran bahawa orang Islam ni sentiasa di atas bila dia buat peta ni. Tapi masalahnya ialah bila lepas itu peta ni diterbalikkan menjadi utara di bawah, secara tak langsung dia dan serba sedikit mempengaruhi cara fikir kita, menunjukkan seolah-olah Eropah itu berada di atas. Peta hari ini dia banyak pengaruh Eurocentrik. Maksudnya dia lebih nak rujuk Eropah sebagai paksi, seperti mana yang saya sebut sebelum ni. Jadi asal Muhammad Al-Idrisi melukis peta sebegini. Sebab itu kalau kita tengok hari ini peta moden, ada juga sebenarnya peta yang dilukis secara terbalik. Peta itu boleh didapati di New Zealand. Okey, kalau siapa yang perasan, maksudnya mungkin baca sikit bab geografi ni, New Zealand dan Australia diistilahkan sebagai down under. Down under dalam bahasa Inggeris maksudnya down untuk under pula bawah. Diistilahkan pada negara New Zealand dan Australia. Jadi ada satu peta moden yang dilukis, peta moden hari ini tapi dia terbalik, Australia dan New Zealand kat atas. Mungkin dia rasa kenapa kita kena duduk kat bawah kan? Kita lukis satu peta yang New Zealand dan Australia berada di atas. Ini sekadar selingan nak menunjukkan betapa kesannya sesuatu invention atau penciptaan yang kita jumpa, kajian yang kita pelopori, bagaimana kesan dia kepada cara fikir manusia. Okay, next. Ini secara tak langsung
secara tak langsung merumuskan perkembangan sejarah perubatan secara kata secara jenakanya lah, perkembangan ilmu perubatan di Eropah, di negara barat. 2000 tahun sebelum Masihi, cara rawatannya kalau ada orang sakit, okey lah, makan herba ni ataupun akar, apa-apalah akar tongkat ali ke benda semua dan sebagainya. Kemudian 1000 tahun selepas Masihi, mula ada pengaruh agama dalam satu negara. Jadi orang akan nampak akar ni, herba ni khurafat. Jadi nah baca ayat-ayat ni, ayat-ayat jampi. Kemudian 1850, suatu ini bermulanya Renaissance ataupun perkembangan pencerahan dan kebangkitan rasionalisasi di dalam masyarakat Eropah. Jadi dianggap jampi sebagai karut marut. Okey, nah kita buat satu formula cecair ni, okey, minum. Dan 1920, ketika mana perkembangan teknologi semakin berkembang, jadi okey, ada pil, okey, cecair ni yang kau minum itu beracun, tak iktiraf. Jadi sekarang makan pil. Dan 1945, ketika mana penicillin, antibiotik pertama yang dibuat, okey, waktu ni pil yang kau makan dulu tu dah tak guna, kau kena makan antibiotik. Dan 1955, siapa yang perubatan di sini, Syashul kan, perubatan, kita tahu maksudnya apa istilah sebagai drug resistant. So kita bagi ubat, kemudian kuman dia tapi pesakit tak ikut waktu makan yang betul ubat tu, jadi kuman tambah kuat. Jadi waktu ni kuman jadi lagi kuat, penicillin dah tak boleh guna. Jadi dia develop antibiotik yang lebih kuat, tetracycline. Kemudian 1960 sampai 1999, lebih banyak lagi kuman yang lebih berkembang dan makin kuat. Lalas abad ke-21, sekarang ni orang dah tak pakai ubat, okeylah makan herbal boleh merawat penyakit sebagainya. Kembali kepada 2000 sebelum Masihi. Tapi ini sebenarnya secara ya. Sekejap. Okey. Jadi okey. Okey ni ya. Okey. Tapi ini sebenarnya secara ringkas lah, bukanlah betul pun. Adalah sebahagiannya yang betul juga sebenarnya. Okey, next. Pertama sekali, sebab apa kita kena belajar sejarah perkembangan perubatan bila mana aku masuk sekolah fiqh perubatan dan kan? Sebenarnya kita nak kupas sejarah perkembangan perubatan. Kita ada satu tajuk yang kita kupas hari ini. Sebabnya kita nak tahu betapa perubatan ni penting dalam tamadun manusia sepanjang zaman. Jadi sebab itu kita tidak boleh nampak perubatan sebagai benda yang kelas kedua. Maksud saya dari sudut kita boleh kesampingkan, tak payah tengok sebelah, boleh tengok sebelah mata, tidak. Sebab perubatan ada kesan besar di dalam tamadun dan juga diri manusia. Dan kita akan cuba menjawab beberapa persoalan. Soalan-soalan ini saya lontarkan pada awal kelas, dan moga-moga saya akan cuba menyampaikan sebaik mungkin untuk akhir nanti kita dapat jawab balik persoalan-persoalan. Pertama sekali, bagaimana sistem perubatan sebelum kita, pada era sebelum ini. Seterusnya, siapa tokoh-tokoh perubatan sepanjang zaman? Bukan tokoh Muslim je yang kita nak tahu, tokoh-tokoh bukan Muslim juga kita nak tahu. Dan apakah sumbangan tamadun dahulu? Kita kena iktiraf pelbagai tamadun dunia telah menyumbang kepada sistem perubatan hari ini. Dan seterusnya, bagaimana sistem perubatan hari ini kita kena tahu juga. Sebab maksudnya mungkin kebanyakan topik nanti akan sentuh tentang sistem perubatan hari ini. Secara tak langsung kita kena terdedah dengan pengetahuan tentang perubatan hari ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana sistem perubatan akan datang, bagaimana rupa bentuk, InsyaAllah sampai sini. Next. Senarai kandungan insyaAllah secara turutannya kita akan kupas mula zaman purba dan zaman tamadun besar dunia. Tamadun besar dunia contohnya Mesir, India, China, Yunani, Greece dan sebagainya. Kemudian perubatan dalam tamadun Islam. Walau bagaimanapun dalam tamadun Islam ni saya keluarkan topik perubatan Nabi Nabawi sebab benda tu berkaitan dengan dalil dan sebagainya. Jadi saya bukan orang yang layak untuk cakap tentang tu. Kita akan ada tajuk khas lain yang insyaAllah kita jemput tokoh yang memang layak untuk bicara tentang itu. Seterusnya perubatan dalam tamadun barat dan kemunculan perubatan moden, dan seterusnya dunia perubatan hari ini dan masa hadapan.
Next. Okey, zaman purba, prasejarah. Secara ringkasnya waktu itu zaman yang kita belajar dulu Paleolitik, Neolitik, Mesotik dan sebagainya, tidak ada rekod yang tersusun yang kekal sehingga hari ini yang kita boleh tengok. Jadi walau bagaimanapun secara tak langsung kita tahu waktu itu ada pengaruh-pengaruh animisme dan sebagainya. Jadi secara tak langsung dia akan mempengaruhi cara rawatan mereka pada zaman itu. Okey, seterusnya. Tamadun Mesir Purba. Tamadun Mesir Purba kira-kira 3000 tahun sebelum Masihi. Mereka, maksudnya ahli kaji sejarah, menjumpai beberapa catatan perubatan yang dibuat di atas papyrus. Papyrus ni adalah dia asalnya pokok, kemudian dia kering-keringkan dan dia buat macam kertas kelayan, dan catatan-catatan perubatan dibuat di atas tu. Antara catatan perubatan yang dijumpai adalah tentang pembedahan dan rawatan sakit puan. Tapi saya tak tahulah itu mungkin ada kontroversi atau tak, lelaki boleh sambut diri ke tak. Okay. Kemudian ada rumah sakit. Rumah sakit dia maksudnya untuk menempatkan orang sakit, dan mungkin dia tidaklah semaju hari ini hospital dia. Cuma sekadar menempatkan rumah sakit dan rawat sikit-sikit macam itulah. Dan dikatakan juga setiap orang kata doktor lah boleh kita bagi, ataupun pengamal perubatan pada zaman ini mempunyai kata kepakaran khusus. Contohnya yang sakit kaki, dia rawat sakit kaki je, sakit perut je, dan sakit puan je, begitulah. Seterusnya. Okey, seterusnya next. Tamadun India ada yang dipanggil sebagai Ayurveda. Ayurveda ni adalah satu sistem perubatan di India, dan dianya merangkumi pelbagai cabang. Antaranya ialah contohnya mata, telinga, hidung, perubatan kanak-kanak dan perubatan umum. Dan Ayurveda ini sebenarnya masih diamalkan sehingga hari ini di beberapa negara. Contohnya of course India lah, dan juga kata silap saya di Amerika Syarikat pun ada. Tapi kadang-kadang dia berselisih dengan istilah, maksudnya mungkin pengamalan perubatan tu kadang-kadang dia tidak diiktiraf oleh agensi-agensi perubatan, ataupun maksudnya yang mengawal orang kata rawatan perubatan kesihatan. Macam kita ada kementerian, itulah Kementerian Kesihatan, so macam dia tak diiktiraf sangatlah dia punya kaedah. Okey, seterusnya. Tamadun Cina, kira-kira 2500 sebelum Masihi, ada satu sistem perubatan yang dipanggil sebagai Huang Di Naijing. Huang Di Naijing ni secara literalnya bermaksud karya ataupun teori-teori perubatan atau sistem perubatan yang dimiliki oleh Maharaja Kuning. Nama Maharaja tu Yellow Emperor. Yellow Emperor ni dia merupakan satu tokoh maharaja dalam Cina, dalam masyarakat Cina, kira zaman 2000 tahun sebelum Masihi. Dan beliau ni boleh tak tolong cakap. Dan beliau ini adalah yang mengasaskan dan menulis Huang Di Naijing. Dan di dalam Huang Di Naijing ni terdapat pelbagai karya dan teori perubatan. Antara ini termasuklah acupuncture dan moxibustion. Moxibustion ni macam acupuncture kita tahu kan, semua orang tu paling dan cucuk tu. Kemudian moxibustion ni dia sebahagian juga daripada acupuncture tu. Dia bakar jarum acupuncture tu. Dan acupuncture dan moxibustion ni masih digunakan sehingga hari ini. Dan kita banyak juga tahu, maksudnya berkaitan tamadun Cina ni yang masih kepercayaan masyarakat Cina yang hatta sampai sekarang orang masih buat kajian. Contohnya apa panggil tu? Apa istilah tu? Apa saya tak ingat lah. Tapi maksudnya nak susun rumah, contohnya kursi kat sini ke apa semua tu kan. Feng shui. Ada orang Cina sini. Ni hao. Okay, next.